dengan lukisan ni. Sebab kita contoh sama, jawapan dia mesti sama. Jawapan dia mesti sama walaupun kaedah ada berbeza. Okey. Model dia model yang ni. Kita masuk tegangan. Kalau saya padamkan rasa macam rugi pula. Sebab kita akan jumpa perkara yang sama. Okey. Dalam kaedah ni, kalau lihat dalam apa yang ada dalam nota, langkah-langkah ada seperti berikut bla 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 bla. Okey, tadi kita membentuk tegangan, kali ini kita mengira Z dulu. Kita nak mengira Z dahulu. Kat sini ada beberapa simbol lah. Ada letak apa ni? J pemboleh ubah bukan asas. Kita ada pemboleh ubah bukan asas. Saya kata tadi adalah B pemboleh ubah bukan asas, BB je. Ini ada simbol lah, jangan boleh ignore saja. Kita ada tegangan berbentuk, nampak yang A ni kan, tegangan berbentuk lebih kecil. Tegangan berbentuk lebih kecil. Seperti yang kita buat untuk P1, P3 tadi. Lepas tu kita ada tegangan yang berbentuk lebih besar. Masuk masalah kecil P1, masalah kecil P2. Okey, sekarang ni kita nak kira batas atas. Ini formula dia untuk mengira batas atas, untuk mengira Z. Z pada jadual yang akan datang, yang kita belum selesaikan lagi. Berdasarkan penyelesaian semasa, dan kita, ada beberapa simbol nilai. Kita ada U1, nanti saya akan tunjukkan kat mana. Ini just dia punya simbol-simbol dia. Bandingkan kedua-dua batas atas, tegangan tambahan dengan batas atas terbesar akan diproses, akan dipilih. Ini yang saya sebut tadi. Tegangan yang mempunyai nilai batas atas yang terbesar akan dipilih untuk menentukan sama ada penyelesaian tersebut integer ataupun tidak. Bagi masalah meminimumkan, dia terbalik pula daripada apa yang disebutkan tadi. Okey, balik semula pada contoh ni. Okey, ini ialah contoh bagi model yang sama. Contoh bagi model yang sama untuk kaedah gambar rajah ni. Kali ni kita gunakan kaedah simplex. Dan dia lebih kepada kaedah simplex dua sebenarnya. Okey, pada peringkat optimum, ni kalau balik buat ulang kaji, bentuk model cuba kira dapat tak jadual ni. Saya tak ingat ni jadual yang seberapa. Ini jadual optimum Z. Dia ada satu pun perkali positif. Dan X1 sama dengan 1.857, X2 sama dengan 3.429. Sama dengan tadi kan? Sama dengan P1 ni. Ini. Yang kita buat dengan model gambar aja, sebab model sama. Okey, cuma bagi model integer. Bagi model integer, kita dah tak ada lagi pemboleh ubah S dan pemboleh ubah R. Semuanya disambung je dengan X tu. Okey, yang asal X1 dan X2 kan? Okey, X3 ni sepatutnya apa? X3 ni sepatutnya apa? Simbol dia? S1. S1. Pandai. Ini? S2. Siapa terganga lagi tu? Jangan terganga dalam lama sangat. Balik, empat lagi. Exam kita 31 bulan kan? Tak lama lagi. Lama lagi tu. Kali 60, berapa ribu sangat lagi tu? Ini pun 8 bulan kan? Lagi. Banyak lagi buat. Sebab, okey, itu memang boleh sama. Cuma dalam kaedah integer ni, untuk memudahkan, kalau tak simbol banyak ni. Jadi dia sambung X saja. Ada yang guna Y. Y kita akan confuse sebab kita ada model 2 kan? Kita gunakan Y. Okey, jadi untuk memudahkan, macam kita akan kalau kita ada pemboleh ubah X1, X2 dalam integer saja, benda ni hanya ada dalam integer saja. Bukan integer tak boleh buat. Kalau awak gunakan kaedah penyelesaian bukan integer, balik pada S1 dan S2. Kalau guna integer, ditukar jadi X3, X4. Kenapa X3, X4? Sebab kita dah ada X1 dan X2. X1 ialah pemboleh ubah penyelesaian kita yang ada dalam fungsi apa ni, yang ada dalam fungsi objektif. Dan bila kita bercerita pasal integer kita fokus kita hanya pada X1, X2 saja. X3, X4 dia integer pun tak apa, tak integer pun tak apa. Tu dia punya syarat tu dia punya syarat. Sebab syarat dia X1, X2 lebih besar dari kosong dan integer. Lazimnya macam tu. Itu fokus dia. Walaupun kebetulan kadang-kadang awak akan dapati semua pemboleh ubah dia akan jadi integer. Yang penting X1 dan X2 tu pemboleh ubah keputusan tu mesti integer. Itu yang kita akan huraikan nanti. Okey, jadi daripada sini
daripada sini. Okey, dalam model pengaturan integer ni, sebab dia punya level dia lain. Kita hanya nak bezakan model pengatur cara linear dengan model pengatur cara integer, itu saja. Okey, jadual ni boleh juga ditulis sebagaimana yang saya tulis kat bawah ni. Saya tulis balik supaya awak boleh nampak apa yang cuba yang nak disampaikan. Okey. Yang di bawah ni nampak saya tulis. Selalunya kalau model integer dia buat gitu. Dia kata tablo optimum tanpa syarat integer juga boleh ditulis dalam bentuk berikut. Bentuk nampaknya susah tapi kita tak ada apa pun. Dia guna persamaan Z, X1 dan X2. Jadi kalau saya tulis balik kat sini, kalau untuk Z ni kan, kalau untuk Z ni maksudnya apa? Kita ada Z darab 1, sini ialah Z. Z kita campur dengan 0x1 campur 0x2 campur 0.667 x3 campur dengan 0.667 x4 sama dengan 14. Itu maksudnya. Itu juga kalau pergi dekat x1 macam mana? X1 sama dengan X1 campur 0x2 campur 0.190x3 campur tolak sebab dia negatif kan. Tolak 0.238 x4 sama dengan 1.857. Begitu juga untuk x2. Kalau x2 tu maksudnya apa? x2 sama dengan x2 campur 0.095x3 campur 0.381x4 sama dengan 3.429. Itu cara kita baca jadual tu. Kalau kita nak bawa keluar nombor tu daripada jadual, kita mesti tulis dalam bentuk persamaan tu. Okey, dalam model integer, nampak tak apa yang dia buat ni? Kita Z sama dengan berapa? Kita bawa kan yang tak ada Z, semua bawa sebelah kanan kan? Jadi Z sama dengan 14 tolak 0.667x3 tolak 0.677x4. Ini yang dia tulis ni. Tak ada apa pun, dia pusing-pusing tanggung je. Nampak dia macam gempak kan? Tak ada apa pun. X1 sama apa? X1 sama dengan 1.857 tolak 0.19x3 tolak campur 0.238x4. Ini persamaan dia. Kenapa penting? Nanti bila kita masuk, kita buat perselaran ni, benda ni boleh guna pakai. X2 3.429 tolak 0.0095 tolak 0.381 x4. 0.095 x3 tolak 0.381 x4. Jadi maksudnya kalau ni dalam model integer, jadual tadi boleh ditulis dalam bentuk ni. Kalau diberi penyelesaian optimum berdasarkan persamaan berikut. Jadi awak mesti boleh baca apa yang dimasukkan dalam jadual tadi. Cuma kalau dalam jadual selalunya yang ini penting. Ni. Cuma kena berhati-hati simbol positif, simbol negatif. Dalam persamaan tu kalau simbol ni negatif, maksudnya dalam jadual dia adalah sebaliknya. Sebab kita bawa keluar ni kan, kita bawa keluar kan untuk persamaan bagi Z, X1 dan juga X3. Jadi kat situ kalau awak lihat, selalunya perkali yang ada kita ada X3, X4 ialah bukan pemboleh ubah penyelesaian atau bukan pemboleh ubah asas. Pemboleh ubah fokus kita, pemboleh ubah penyelesaian kita ialah X1 dan X4. Okey, yang lain-lain ni, yang simbol-simbol ni, Z3 tolak C3, Z4 tolak C4 ni sebagai simbol. Ini ialah nilai-nilai yang asal dia. Untuk S3 positif, untuk S4 positif. Kemudian pada persamaan Z, persamaan X1, ini ialah nilai bagi X3 pun positif, nilai X4 adalah X4 adalah negatif dan seterusnya. Jadi itu cara bagaimana persamaan tersebut diterjemahkan. Okay. Jadi
Kalau berdasarkan sama ni, okey ada soalan sebelum saya teruskan. Kalau ada soalan tanya Berdasarkan jadual optimum ni, ataupun berdasarkan nilai penyelesaian ni. Kalau lihat pada nilai penyelesaian yang diberi ni, okey. Sebab jadual ni awak dah biasa tengok. Saya nak awak tengok yang ni. Yang tiga persamaan ni, dia juga memberi maksud yang sama dengan jadual optimum tadi. Cuma dia tulis dalam bentuk persamaan. Dalam model pengaturan cara integer, dia akan lihat dalam konteks macam ni. Okey. Kita ada model kita Z sama dengan 2x1 campur 3x2. Jadi kita tahu formula ubah keputusan kita ialah formula ubah x1 dan x2. Okey. Untuk kita tahu sama ada penyelesaian tersebut integer ataupun tidak, lihat pada nilai penyelesaian formula ubah keputusan sahaja. Okey. Jadi berdasarkan tabel optimum, pada peringkat penyelesaian optimum, formula ubah asas kita ialah formula ubah x1 dan x2. X1 dan x2 kan? Okey. Katalah tiba-tiba ni x3. Contoh. Kan? Tempat x2 tu saya gantikan x3 kan? Maksudnya apa tu? Pada peringkat penyelesaian optimum, nilai x2 sama dengan apa? Kosong. Dia integer ke tak integer? Integer. Saya nak faham macam tu. Ni kebetulan contoh ni dua-dua dia ada kan? Jadi awak jangan fikir dia mesti macam ni, tak. Tengok balik latihan yang awak buat, jadual yang awak buat, awak akan dapat. Kadang-kadang ada 3x yang awak nak selesaikan, tapi pada peringkat penyelesaian optimum dalam barisan asas tu hanya ada satu x saja. X yang tak itu maksudnya nilai kosong kan? Itu masih betul. Kebetulan kita ada dua x. Jadi dengan hanya melihat pada persamaan ni, saya nak awak tengok persamaan ni. Dengan hanya melihat pada persamaan ini saja, kita tahu pada peringkat penyelesaian optimum Z kita bernilai 14. Formula ubah keputusan kita x1 1.857, x2 kita ialah 3.429. Dia optimum tapi tak integer. Saya dah ceritakan tadi. Optimum dan tidak integer. Optimum dan tidak integer. Okey. Saya rasa dari ini saya boleh buat slide. Saya tak boleh nampak. Saya tak boleh tulis slide. Saya nak turun naik supaya awak nampak dia punya kat mana nilai yang diambil. Ni mata kena beliau sikit Okey. Jadi penyelesaiannya optimum tetapi tidak integer. Kenapa dia tak integer? Sebab x1 tu ialah 1.857, x2 ialah 3.429. Proses dia masih sama. Kedua-dua formula ubah keputusan tidak integer. Jadi kita kena buat proses mencabang yang macam ni. Kita nak buat proses mencabang ni. Proses mencabang masih nak guna rajah tu. Saya masih nak guna rajah tersebut. Okey. Bila kita nak mencabang, macam mana kita nak mencabang tadi? Kita lihat X yang mempunyai sebutan pecahan yang paling besar. Siapa dia? X1. Sebutan pecahan dia yang paling besar 0.857. Membentuk tekangan tu masih sama. Jadi kita akan cabangkan dia berdasarkan siapa? Berdasarkan X1. Ada dua cabang. P1 ialah X1 kurang daripada 1. P2 ialah X1 lebih besar daripada 2. Proses sama. Itu masih sama. Yang tadi P1 dan P2 masih sama. Okey, itu satu masalah kecil P1, masalah kecil P2. Setakat ni masih sama Masih sama, tak berubah apa-apa pun. Cuma bila kita buat gambar rajah, kita kena lukis. Yang ni kita tak lukis. Jadi apa yang saya nak buat ni, ni saya dah tulis, dia memang pening sikit. Apa yang kita nak buat ialah kita nak kira dulu Z.
bagi P1 dan P2. Maksudnya apa? Kalau saya masukkan P1, kekangan ni dalam model, berapa agak Z dia? Walaupun saya belum selesaikan lagi. Kalau saya masukkan kekangan yang kedua, P2, berapa nilai Z dia? Kita nak tahu nilai Z dahulu. Sebab apa? Kalau kita tahu nilai Z, macam tadi kan? Jawapan dah ada dah kan? Kita tahu. Kalau saya tahulah Z bagi P1 11 dan Z bagi P2 13.6, Terus ke saya akan terus pergi pada P2. Tak payah saya kira untuk P1. Kan dah jimat masa? Tak kisahlah sama ada P2 ni integer ataupun tak integer. Kalau dia integer, kita stop. Sebab kita tahu P2 punya Z lebih besar, sentiasa lebih besar. Kalau dia tak integer, baru kita teruskan. Berbanding sebelum ni kita kena buat dulu kan. Okey, sekarang yang kita nak buat, saya nak kira P1, Z bagi P1 dan Z bagi P2. Proses dia tu lah. Apa ni, dia agak complicated sikit. Okey, saya cuba mudahkan. Yang lain tu simpel-simpel tu awak baca kan. Okey, kita ada dua kekangan. Kekangan kita boleh sama kan. P(x1) lebih kecil daripada 1, P2(x2) lebih besar daripada 2. Kita buat satu-satu dulu. Saya nampak yang ni dulu. P1(x1) lebih kecil daripada 1. Untuk x1, ingat kita bertitik tolak daripada x1. Kenapa kita pilih x1? Sebab x1 sebutan pecahan dia lebih besar berbanding daripada x2. Jangan kau buat dulu pula untuk siang kau. Buang masa je. Sebab awak kena faham apa yang awak buat. Benda ni bila dah meleret nanti, dia akan jadi bukan. Bukan sebab awak pun dah lupa apa tujuan awak buat kan. Jadi kena hati-hati kita buat. Okey. Oleh kerana kita pilih x1, kan? Kita pilih x1. Ini apa yang saya maksudkan ni ialah, okey, pergi pada persamaan x1 tadi. Ini saya sebut dia punya teori dia, tapi saya bagi contoh tu dah. Saya pergi pada persamaan x1 tadi. Persamaan bagi x1. Mana persamaan x1 tadi? Ni kan? Ya, awak nak baca sepanjang-panjang ni pun boleh. Supaya jangan, okey, saya tunjukkan supaya dalam jadual macam mana, dalam persamaan macam mana. Okey, ini persamaan dia. Jadi kalau dalam soalan tu kita boleh bagi 3 pattern tau. Jadual awak dah baca tengok, tak cil dah kan. Kalau dia bagi persamaan ni, kena tengok betul-betul. Positif negatif ni dia akan berubah. Ataupun dia bagi dalam bentuk yang betul ni. Jadi semuanya awak kena tahulah. Dalam jadual tu bagi awak dah biasa kan. Sama ni. Kita lihat tadi kita nak gambar siapa? X1 kan? Jadi kita hanya lihat persamaan bagi X1 saja. X2 kita boleh abaikan. Okey, tadi kita untuk X1, okey, untuk persamaan X1 bagi P1. Bagi P1 ni simbol dia lebih kecil lah. Kat sini dia lagi sensitif. Kalau P1 maksudnya untuk yang lebih kecil. Untuk yang lebih besar ni step dia lain sikit. Sebab tu awak kena jangan terbalikkan. Dia kalau kekangan yang pertama P1 kita start yang lebih kecil dulu. Lagi mudahlah. Kalau awak nak start yang lebih besar boleh. Kalau melukis tak apa, tapi yang ni dia akan berbeza nanti. Okey. Jadi untuk S1, lihat perkali-perkali dalam persamaan X1. Lihat perkali-perkali dalam persamaan X1. Perkali-perkali dalam persamaan X1 yang positif. 1.857 ni mana persamaan X1? Ni kan. 1.857 tu nilai X1 kan? Tu nilai X1. Perkali-perkali dalam persamaan X1 ada 2. Nampak tak dua nilai tu? Dalam jadual ni kat mana? Nampak tak yang saya highlightkan tu? Ataupun dalam sebelah kanan yang mana? Ni dia. Cuba dapat. Okey, untuk P1 kita tengok pada
nilai perkali yang positif sahaja. Jadi ada dua kan? Kebetulan satu positif, satu negatif. Dia boleh jadi kedua-duanya positif, dia boleh jadi kedua-duanya negatif. Ada tak perkali yang positif? Yang mana positif nilai disebut 0.19. Sebab nilai-nilai jadual itu positif. Bila kita bawa keluar dia warna negatif. Nampak tak saya highlightkan ni kan? Jadi kalau dalam persamaan ni kita balik tengok yang negatif. Sebab dalam jadual dia akan positif. Jadi bila kita saya padam ni. Jadi untuk F1, untuk P1, ini fokus kita. Tiga nilai ni. Ada tak nilainya? Ada. Kalau ada, maksudnya kita boleh kira batas atasnya. Kalau nilai dia tak ada, maksudnya kita tak boleh kira dia batas atasnya. Dia mesti ada. Nanti kita ada kes yang nilai dia tak ada. Okay, jadi apa dia nak buat daripada sini? Okay, mana aku nak tulis ni? Tak cukup dah. Saya nak padam ni. Okay. Gambar ajar kita nak pakai yang itu. P1, P2. Tanda pun ada kan? Tanda ada tekangan. Okay, boleh tak? Saya nak kira ni. Macam mana kita nak dapat yang sebelah tu? Jawapan dia mesti sebelah tau. Jawapan dia mesti sebelah. Jawapan ada kan? Jawapan dia mesti sebelah. Tanpa kita buat rajah, tanpa kita buat jadual, kita boleh dapat jawapan tu sama dengan jawapan tu sama dengan sebelah. Okey. Okay, step yang pertama, kalau awak lihat, kita kena kira nilai U dia. Nilai apa dia? Nilai U dia. Iaitu kalau berdasarkan nilai U dia, okey. Saya tulis kat sini. Okey, untuk X1, okey, nilai U dia dalam nota ni dia ada nilai U1. Okey, U1 sama dengan, okey, lihat nilai tadi kita lihat nilai 0.19 kan? Okey, 0.19 tu ialah itu nilai pembawah dia. 0.19. 190. Kita akan bagikan dengan 0.190. Lepas tu kita cari nilai tu. Okey, yang di atas ni jadi 2. Berapa sebutan pecahan dia tadi? 0. Okay, saya tulis balik. 0.190. Okay, yang di atas ni ada 2 nilai. Okay, nilai yang pertama, nilai pecahan tadi berapa? 0.85. 0.857. Kita kena dapat 0.857. Ini saya ikut dalam nota Okey, dan kita perlu darabkan nilai perkali X3, nilai perkali 0.667 dalam kolom X3 tadi. Sebab 0.19 tu datangnya daripada kolom X3 kan? Jadi kita kena lihat kali Z dia yang di atas 0.667. Okay, nilai yang saya mulakan tu. Sebab kita tadi saya pilih 0.19 kan? 0.19 dia positif. Dia berada dalam kolom X3, jadi dia ada satu nisbah. Nilai yang atas dia 0.669 dan 0.857. 0.857 ni apa? Nilai pecahan dia. Pecahan bagi X1 tadi bahagi dengan nilai perkali X1 yang positif. Yang positif tadi 0.19 dan kita selesaikan nilai ni. Nilai ni kalau selesaikan dalam nota dia bagi 3. Nilai dia sama dengan 3. U ni lah kita kena kira. Ada berapa perkali positif tadi? 1 kan? Jadi dia ada 1 U saja. Kalau kita ada 2 nilai perkali positif, kita ada 2 nilai U ni dapat ini. Kalau ada 3, dia akan 3. Jadi kalau ada banyak U, nilai U yang paling minimum kita perlu kira. Nilai U yang paling minimum dalam nota ada sebut, tapi kebanyakan kita hanya ada 1 atau 2 saja. Dan dalam kes ni kita ada 1 saja. Kita hanya ada 1 sahaja. Jadi kita ada pilih yang ni saja. Okey. Kemudian berapa Z tadi? Baru kira Z. Z sama dengan berapa Z yang sebelum dia? 14 kan? 14 tolak dengan berapa U kita dapat tadi? 3. Berapa dapat? 11. Itulah jawapan dia. Untuk P1 tadi. Z dia sama dengan 11. Jangan salah pilih nombor. Banyak nombor itu kan? Okey, cuba kita ada soalan?
Itu untuk P1. Jadi P1 berapa cabang dia? Berapa nilai batas atas dia? 11. Walaupun kita belum selesaikan lagi, walaupun kita belum masukkan kekangan tersebut, kita tahu nilai dia adalah 11. Perkara yang sama saya kena buat untuk P2. P2 apa dia punya kekangan dia? X1 lebih besar atau sama dengan 2. Kan P2 X1 lebih besar atau sama dengan X1 lebih besar atau sama dengan 2. Okey, sekarang saya nak kira kalau saya masukkan kekangan ni, berapakah nilai Z yang dia akan hasilkan? Sebab kita boleh buat pilihan. Okey, kalau P1 tadi kita kira perkali yang positif. Sekarang P2 mestilah perkali yang negatif. Perkali yang negatif. Okey. Kalau lain pula. Ni warna hijau. Okey, mana yang negatif ada 0.23 apa ni? 0.238. Sebaik ada satu. Kalau ada dua kali kita kira nanti. Okey. Ulang balik proses dia sama macam yang kita buatkan dekat yang pertama tadi. Simbol dia pun masih kalau tadi U1 kan ialah U2. Okey, U2 ni dia masih sama. Okey, U2 berapa nilai apa ni? Tadi apa nilai negatif yang didapat tadi? Negatif 0.238. Okey, di atas pun dia ada 2. Okey, nilai yang kita nak nilai yang ini. X4 tadi kan? 0.238 negatif 0.238 tu adalah dalam kolom X4 kan? Dalam kolom X4. Jadi nilai yang di atas ni 0.667. Kebetulan nilai dia sama kan? 0.66667. 0.667. Okey, nilai di sebelah ni apa? Kalau sebelum ni apa? Okey, kat sini dia berbeza. Kalau sebelum ni kita ambil nilai apa tadi? Pecahan 0.857. Okey, tapi yang ini part yang awak kena ingat. Dia tak sama kat sini. Okey, ini sebab tu lah. Bila buat kekangan, P1 mesti simbol dia lebih kecil, P2 mesti simbol dia lebih besar. Kalau awak tersilap kat sini, ini pun akan silap. Dia kena hati-hati. Okey, jadi untuk kekangan yang lebih besar ni, yang kita berdarabkan di sebelah ni, dia adalah berapa sebutan pecahan tadi? 0.857 sebab kita dah pakai tadi untuk P1 tadi kan. 0.857 dan kalau awak selesaikan, ini yang saya tulis tadi, ini dia. Awak akan dapat nilai dia 0.4. So, berapa batas atas dia? Berapa Z tadi? Z adalah 14 tolak dengan 0.4, kita dapat 13.6. Okay, ini Z yang kita nak cari tadi. P1 11, P2 13.6. Okay, jadi dengan hanya membandingkan dua nilai ini saja, fungsi kita memaksimumkan. Kalau maksimum, tentulah kita pilih yang paling besar. Kalau minimum dia terbalik, kita akan pilih yang paling kecil. Jadi kita dah tahu, kalau saya masukkan P1, saya akan dapat Z ke 11. Kalau saya masukkan P2, saya akan dapat Z sama dengan 13.6. Walaupun saya belum tahu lagi dia integer ke tak integer. Jadi kat sini kita suruh dia urusan. Yang mana satu kita akan selesaikan? Kita akan selesaikan yang P2 ni. Sama macam yang kita buat tadi kan? Kita selesaikan P2. Kita selesaikan P2 ni. Kenapa kita kena selesaikan P2? Kalau dia integer ke, dia tak integer ke, kita mesti bergerak kat sini. P1 kita perlu abaikan. Kerana Z dia adalah, walaupun dia integer, tapi Z dia paling kecil. Jadi, untuk proses mencabang seterusnya, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu masukkan kekangan P2 X1 lebih besar atau sama dengan 2 ke dalam model tersebut untuk mendapatkan penyelesaian integer. Tersebut. Okey, macam mana nak buat? Apakah P2 tadi?
Okey, apakah P2 tadi? Okay, muka surat 18. P2 tadi kekangan dia ialah X1 lebih besar atau sama dengan 2 kan? X1 lebih besar atau sama dengan 2. Okey, kat sini kita tidak melukis kan? Kita akan gunakan kaedah simplex. Bila kita gunakan kaedah simplex, kita kena maksudnya balik topik yang keenam, macam mana kita masukkan kekangan yang baru ke dalam model. Dan untuk kaedah, bila kekangan yang kita baru masuk ni nak masukkan dia nampak tak? Dia gunakan simbol lebih besar kan? Kalau kita kekalkan simbol lebih besar ni, ini akan jadi apa ni? X1 tolak S. Kalau kita buat kaedah biasa, kita nak kekalkan lebih besar tu, dia jadi apa? S. S berapa? 1. Ni kekalkan ke berapa ni? Ni dah ada 2 dah. Oh, 3. S3 campur sama dengan 2. Masih tak yakin lagi. Masih tak yakin lagi. Apa 31 dengan 1 tahun depan kan? Tahun ni tau. Tengok dia tu 2024. Cuma kan. Okey. Kalau awak nak gunakan macam ni boleh kan? Boleh. Tapi kita panjang. Kita sangat panjang sebab kita ada pemboleh buatan dan kita mesti sambung jadual ni. Kita mesti sambung jadual ni. Dalam jadual ni agak-agak ada pemboleh buat tak? Ada. Tak ada kan? Tadi saya tulis S1 S2 kan? Jadi kalau awak masukkan pemboleh buat, kat mana awak nak letak dia? Bila masukkan pemboleh buat, boleh tapi kita panjang. Okey, jadi dalam kaedah ni itu datang dari kaedah simplex 2. Bila kita buat, bagaimana kita nak elakkan pemboleh buatan? Pemboleh buatan hanya wujud bila kekangan dia lebih besar atau kita guna kekangan sama dengan. Jadi kita nak ubah kekangan lebih besar ni pada kekangan lebih kecil. Supaya kita nak elakkan penggunaan pemboleh ubah buatan. Cuma bila kita tukar dia akan jadi negatif. Nampak tak? Dia akan jadi negatif. Okey, cuba kita selesaikan. Okey, saya dah tulis ya. Saya dah tulis balik biar awak nampak. Okey, kekangan ni dia kata apa? Jadi kalau kita nak tukar dia jadi sama dengan, dia akan jadi negatif X1 kita kena campur dengan, selalunya kita pakai S3 kan? Okey, kita tulis S3 dulu. Jadi kita masuk S3 sama dengan negatif 2. Memang dia S3. Cuma dalam model pengatur kalinya, dia tak guna simbol S ni. Dia hanya guna simbol X. Kita dah ada berapa X tadi? X1, X2, X3, X4. Sekarang dia jadi X5. Itu saja tujuannya. Boleh tak? Okey. Sekarang kita nak masukkan dalam model, nak masukkan dalam jadual. Okey. Apa yang kita boleh selesaikan dulu? Kita boleh selesaikan X1. Tak. X1 sama dengan apa tadi? Kan ada persamaan X1 tadi. Ini kan persamaan X1. Itu dah persamaan X1 kan? Jadi sekarang saya nak gantikan persamaan X1 ni dalam kekangan yang kita baru buat tadi. Mana X1 tadi? Jadi yang ini dia akan jadi apa? Negatif 1.857 tolak 0.190 X3 campur 0.238 X4 campur X5 sama dengan 2. Dan kita buka kurungan, awak akan dapat dia ni. Selesaikan. Yang ada X letak tempat, yang tak ada X bawa sebelah kanan, anda akan dapat ni. Balik kita cek. Nampak? Persamaan ni kan? Persamaan ni ingat tak yang saya sebut tadi? Sama macam bentuk yang saya cakap. Macam mana kita nak keluarkan nombor-nombor dalam jadual tu, bila kita buat keluar dia akan jadi satu persamaan. Ini dia. Dapat kan? Dapat tak macam mana dapat garisan ni? Ada soalan? Saya dapat 0.19. Jangan selesaikan saja. Sebab X1 ada persamaan. Okey, sekarang saya nak masukkan dalam jadual. Tulis betul-betul masuk dalam jadual. Kita ada nilai 0.1943. Macam mana kita masukkan dalam jadual? Yang saya bold tadi. Jadual 8.2
persamaan kita ada X5 kan. Inilah persamaan bagi kita ada X4, kita ada X5. Ya, kita ada silap. Negatif 0.238 campur X5 sama dengan 1 sebab kita masukkan pemboleh ubah X5. X5 ni perkali dia sama dengan berapa? X5 ni perkali dia sama dengan 1. Jadi kita masukkan dalam jadual. Jadual tu kita kena tambah. Kalau sebelum ni dia hanya ada 2 baris, sekarang dia ada 3 baris sebab kita ada 3 kekangan. Kaedah dia sama macam kita tambah kekangan dan kita ada kolom yang baru ni. Dan nilai-nilai tu kita hanya masukkan tadi, positif dan negatif, jangan ubah. Ya, kita plugging saja nilai-nilai tersebut dan kita ada nilai yang negatif ni. Just masukkan saja nilai perkali bagi persamaan X5 dan oleh kerana kita ada nilai penyelesaian di sebelah kanan kita negatif, jadi kaedah yang kita gunakan ialah kaedah simplex 2. Selalunya pengajuan integer dia memang gunakan kaedah simplex 2. Walaupun dia sikit mengelirukan, tapi dia lagi bagus daripada kita masukkan pemboleh buatan. Jadi kat sini dia akan jadi data tentulah X5 akan keluar, X4 akan masuk. Sebab pembawa dia adalah kita pilih pembawa yang paling negatif. Yang positif dan kosong kita abaikan. Jadi X4 akan, bila X4 masuk, proses dia berulang balik menggunakan kaedah fungsi ketua fungsi. Ini dia nilai penyelesaian optimum dia. Nampak tak? Kita dapat 13.6. Berapa X1 kita? X1 sama dengan sama tak macam yang tadi tu P2. X1 sama kan P2. X1 X2 sama dengan 3.2 kan. X4 sebab dia pemboleh ubah lalai tadi. Nilai dia 13 poin Z 2 dengan 16/5. Jadi apa yang kita buat tadi ialah dekat jadual ni, apa yang kita buat tadi, kita mengira batas atas sebelum kita selesaikan. Nampak tak nilai 13.6 yang kita dapat ni? Okey. Setelah kita tahu masalah kecil P1 hanya menghasilkan nilai Z11 berbanding dengan masalah kecil P2, kalau kita selesaikan, kita akan dapat nilai Z yang lebih besar. Jadi kita tak perlu selesaikan masalah P1. Kita hanya selesaikan masalah P2 berdasarkan step ni. Cuma apabila kita selesaikan masalah P2 ni, kita akan dapat nilai Z dan nilai Z tu mesti sama mesti sama dengan apa yang kita awal-awal kita kira tadi. Nilai Z tu mesti 13.6. X1 kita 2 integer, tapi X2 kita tidak integer. Sama macam apa yang kita buat tadi untuk pada P2. Barulah kita selesaikan. Kalau kita dapat dalam kes ni, kalau kita dapat dia integer, kita akan stop. Kenapa kita boleh stop? Sebab kita tahu P1 tak kisahlah dia integer ke tak integer, dia akan lebih kecil. Cuma kat sini bila kita dapat P2 dia tidak integer. Apa tak, dia sama jawapan tadi. Kat sini orang faham apa yang buat. Yang kita buat dalam jadual yang ini ialah kita belum selesaikan apa-apa kita hanya kira Z saja. Teknik ni dia sebenarnya sangat power lah. Maksudnya kita boleh tahu Z sebelum kita tahu nilai X1 dan X2. Sebelum ni kita perlu tahu nilai X1 dan X2 tu, barulah kita boleh dapat nilai Z tersebut. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Ya. Kan dekat masalah kecil P2 tu kan formula A13. Yang mana? Ya, masalah P2. Dia jadual soal. Yang kotak tadi tu. Kotak dalam ni. Okey. Kan dia punya formula A13, tapi kenapa dia ambil kat bawah tu A14? Yang negatif 238. Negatif 0.238. Oh, yes, okey, itu silap. Itu sebenarnya bukan A13, A14 kan? A13 dah sebelah ni? Kat sebelah. Kan? Betul, A14. Dia lah formula bab X1 kolom yang keempat. Okey ni. Ni kan? Patutnya kan? Okey, betul. Thank you. Simbol ni. Yang kawan kita tadi beritahu tadi, yang ini kan dia rujuk kat ni. Dia rujuk pada
nilai ni betul, tuan. Nilai ni betul 0.38. Cuma kat sini je kan. Ini sepatutnya apa? A1 A14. Kenapa A14? Sebab kita gunakan X1 sama X1 pada yang mempunyai perkali yang negatif. Perkali yang negatif ialah dalam kolom X4. Itu masuk A14. Sama X1 tapi dalam kolom X4. Okey, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak stop kat sini. Sejujurnya nanti kepala awak. Jadi orang kaji. Sebab dia memang mengangkat kerana dia apa? Ini bawah basic. Dulu saya belajar benda basic kan. Basic pengantar punya kita yang kedua macam. Memang betul. Dan satu saja. Dia ada macam-macam kes. Habis. Okey, ada soalan? Untuk hari ni habis. Untuk hari ni dah habis. Okey, kalau tak ada soalan, minggu depan kita akan sambung. Okey, saya nak sambung ini pula. Kita akan berhenti kat sini. Maksudnya sekarang apa yang kita buat, kita baru buat P1 dan P2. Kita akan teruskan macam ni. Tapi kita akan jimat masa kerana apa? Tak payah jadi Kita S1 boleh buat tu. P3 dan P4 tu kita akan skip. Sebab nanti dia akan tunjuk kat mana dia tersawut. Sampai P5, P6 kita akan dapat P6 13. Kita terus selesaikan, dia terus tersawut. Dia terus apa ni? Maksimum. Cuma proses dia walaupun dia tak perlu diraja, dia mudah pada satu tempat tapi dia leceh pada satu tempat. Dia kena hati-hati. Selalunya belajar dia akan collapse kat sini. Awal-awal yang dia collapse. Apa yang tak buka lagi? Tak apa-apa dia kira. Di formula tak bagi. Apa formula apa nak bagi? Ni. Formula dia apa? Tak tahu apa formula dia? Mana formula dia? Saya pun tak suka baca formula. Ni formula dia. Faham? Kau faham tak? Saya tak faham. Cuba apa dia? Dulu masa saya belajar memang kami kena faham. Dia dulu belajar, dulu apa cara awak menulis pun akan menentukan jawapan betul salah. Nampak tak dia ada star apa tadi? Ada star dalam kurungan ni. Ini memang dari dulu saya program betul tadi. Stucky. Kan? Dia ada star X star K dalam kurungan, X star K tak ada kurungan. Kau kalau salah tu dia. Tak, nombor dia sama, simpul dia salah, dia bawa maksud lain sebenarnya. Itu maksudnya. Itu dia. Macam dalam statistik lah, ada kala nak tulis X besar ke X kecil.